12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Dalam Misteri Jam 12 pada tengah malam ini, saya ingin berkongsi beberapa kisah. Sebelum saya jawab panggilan, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Tapi sebelum tu, pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini adalah satu peristiwa yang berlaku. Kiriman yang saya terima yang ingin saya ketengahkan, entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal diketengahkan. Ini kiriman saya terima datang daripada teman kita, pendengar kita bernama Shikin, berkongsi peristiwa yang katanya kisah ini berlaku pada tahun 2007. Shikin memberitahu ketika kejadian ini berlaku, ya, di koridor rumahnya tu ramai sangat orang yang datang. Sebabnya jiran sebelah ni ada satu kematian lah, yang berlaku pada keluarga jiran sebelah. Dan dalam kiriman ini Shikin kata dia balik kerja sekitar jam 5 lebih petang, pulang ke rumah, mendapati begitu ramai sangat orang, sampaikan di hadapan koridor rumahnya itu pun penuh dengan orang yang sedang berdiri, sedang berbual-bual, ya, kerana ada kematian pada jiran sebelahnya lah. Jadi apa yang terjadi, Shikin kata, saya pun menziarahi jiran sebelah saya bila balik kerja tu kan. Saya menziarahi jiran sebelah dan mengucapkan takziah kepada keluarga. Kemudian saya duduk di rumah ni, rasanya macam saya ni jenis yang suka buka pintu kalau ada di rumah. Kalau tutup pintu ni, kata Shikin, claustrophobic lah. Saya ni tak suka tutup pintu lah, rasa macam rimas. Tapi oleh kerana ramai sangat orang dekat luar, saya pun nak buka pintu pun segan. Jadi saya terpaksalah, selepas saya menziarahi jiran sebelah, saya balik rumah, mandi, siap-siap dan saya keluar. Keluar dan katanya di sini hanya pulang sekitar jam 11 malam. 11 malam ni difahamkan, kata Shikin, ialah kalau orang ni meninggal dunia ni, pada waktu itu jenazah belum lagi dibawa pulang lah bila dia balik kerja, kata Shikin. Jenazah masih berada di hospital dan akan dibawa pulang hanya pada waktu malam, tapi tidak pasti jam berapa setelah Shikin menziarahi jiran sebelah yang meninggal. Ya, itu merupakan ibunya yang meninggal dunia. Dan kemudian kalau jenazah tu dibawa pulang, pastinya jenazah itu akan diletakkan dalam rumah dahululah, dan esok pagi barulah akan adanya urusan yang mana untuk mandikan jenazah dan urusan untuk kebumikan jenazah berkenaan. Berbalik pada pengalaman beliau, oleh kerana terlampau ramai sangat orang di depan rumahnya, dia tidak rasa selesa, dia keluar balik jam 11 malam. Bila balik jam 11 malam tu masih ada lagi orang lah yang datang ziarah, sebabnya jenazah tu baru sampai. Dan saya pun balik ke rumah ni, buka pintu lah. Jadi depan koridor rumah saya ni ramai sangat orang lah, sedang berdiri, ada sedang berbual-bual. Saya pun masuk ke dalam rumah, buka pintu, masuk dalam rumah dan katanya di sini buat persiapan lah untuk tidur.
Dan tiba-tiba saya dengar ada orang ketuk pintu rumah saya tu beberapa kali. Saya berada dekat dapur pada ketika saya dapat menerima katanya di sini berada dekat dapur ketika ada orang ketuk pintu rumah saya. Saya pun pergilah ke depan. Bila saya pergi ke depan, saya buka pintu. Saya tengok dekat depan koridor rumah saya ni, waktu tu dah hampir pukul 12.30 malam. Dah tak ada orang lagi lah. Tadi ada beberapa orang sedang berdiri, dan pada tengah malam tu saya tengok dah tak ada orang lagi. Tapi siapa yang ketuk pintu rumah ni? Saya pun menjenguk dekat luar kiri dengan kanan. Mungkin salah ketuk agaknya. Mungkin nak pergi rumah jiran sebelah, yang ziarah tu salah rumah. Dia ingat ke rumah saya, dia ketuk pintu lah. Dan saya tutup pintu, pergi ke dapur lagi. Sedang saya dekat dapur ni nak buat minuman sebelum saya tidur, ada orang ketuk pintu lagi. Ya, tuk 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 tuk. Syikin pun memberitahu, saya pun pergi dekat pintu. Sampai di depan pintu, saya tengok memang tidak ada orang depan koridor rumah. Sebelum ini ramai sangat orang berdiri. Jadi apa yang berlaku, saya pun tutup pintu dan rasa marah sangat-sangat lah. Saya rasa ini mungkin perbuatan nakal sesiapalah yang ada dekat kawasan depan koridor rumah saya. Saya pun masuk dalam bilik, tutup lampu depan, masuk dalam bilik, buka lampu tepi katil, kemudian dah siap-siap nak tidur ni Casey. Sedang saya nak baring, saya dengar lagi orang ketuk pintu, tuk 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 tuk. Saya diam, saya malas nak layan. Saya bangun, saya pergi dekat pintu bilik saya ni. Saya tolak pintu bilik, tak tutup habis. Saya cuma rapatkan pintu bilik saya. Jadi kata Syikin, saya pun kembali ke atas katil untuk tidur. Bila berada dekat atas katil, saya dengar lagi bunyi tek 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 tek. Apa yang pelik kali ini, apa yang pelik sangat-sangat dengan ketukan yang saya dengar setelah saya rapatkan pintu bilik. Ketukan itu kedengaran datang seperti daripada dalam bilik tidur saya. Betul Casey, saya tidak bohong. Tadi dengar macam orang luar ketuk pintu. Saya buka pintu 2 kali, tak ada orang. Saya rasa marah. Kali ketiga orang ketuk pintu, saya tak nak layan. Saya masuk bilik tidur, dan kali ini saya dengar orang ketuk pintu. Tetapi bunyi ni, kata Syikin, kedengaran seperti datangnya daripada dalam bilik tidur saya. Bayangkan. Lalu saya berikan perhatian dan tumpuan. Casey, apabila saya tenung dan renung dekat belakang pintu bilik saya. Bilik saya ni dah gelap tau, dah gelap. Dekat tepi saya sebelah kiri ni, beliau gunakan lampu kecil. Yang menyala di tepi katilnya. Kecil sangat-sangat lampu tu. Dan kemudian bila saya tengok, tenung dan renung ke arah pintu bilik, bahagian belakang pintu bilik yang gelap, tempat belakang-belakang tu memang gelap. Katanya sedang saya renung dan tenung, alangkah terperanjatnya, saya nampak macam ada orang, seseorang ni sedang ketuk pintu bilik saya. Rupa-rupanya sebelum ni saya dengar ketuk pintu bukan datang daripada pintu rumah saya, tetapi ketukan itu sebenarnya, boleh kalau saya berikan andaian saya, datangnya daripada pintu bilik rumah saya. Casey, yang saya nampak susuk tubuh ni kelihatan seperti seorang wanita tua sedang berdiri di belakang pintu yang gelap, sedang ketuk pintu bilik tetapi menggunakan kepalanya. Bila saya tengok perhatikan ni, siapa sih itu? Saya dah ternampak seperti orang sedang berdiri di belakang pintu yang gelap. Nampak hanya bayangan saja. Ketuk pintu menggunakan kepala. Saya terus pusingkan tubuh saya memandang ke arah tingkap. Sambil tu saya ambil handphone. Dengan segera Casey, saya buka YouTube bacaan surah-surah suci untuk cuba menenangkan perasaan saya yang sedang takut pada malam berkenaan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya dengan jelas nampak Casey, susuk tubuh ni seorang wanita Casey dekat belakang pintu sedang ketuk tuk tuk tuk. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Saya memang takut sangat-sangat, dan saya buka surah
Ya, ikutlah surah tu baca. Apa yang saya tahu, saya cuba ikut baca sekali. Sampaikan saya terlampau mengantuk, saya terus terlelap dan tertidur. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu adalah saudara kisah yang disampaikan dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Syikin mengatakan berkenaan dengan saya tak boleh ceritakan lebih jelas lagi. Sebenarnya dia berikan satu mungkin pendapat pandangan beliau tentang siapakah yang berada dekat belakang pintu tu. Hal ini agak sensitif sedikit lah sebabnya dia ceritakan sebelum tu dia ziarah jiran sebelah, yang mana jiran sebelah ni kematian ibu. Jadi yalah, kalau tu mungkin kalau ada jiran sebelah sedang mendengar, takut nanti saya bacakan mungkin pendapat pandangan anda tentang susuk tubuh yang dekat belakang pintu tu seolah-olah serupa. Saya cuma katakan seperti wanita tua. Itu sajalah. Yang lain faham-faham ajalah. Ya, ini bab-bab orang baru meninggal ni nak dengan jiran sebelah sensitif sedikit. Jadi terima kasih pada Syikin yang sudi berkongsi pengalaman. Kita teruskan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Yang ini kiriman daripada Rudi berkongsi peristiwa yang berlaku. Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu pengalaman. Saya sedang bercakap dengan tunang saya di telefon dan saya sebelum tu nak berkongsi peristiwa ini berlaku di estate perumahan saya. Saya ni pendengar Misteri Jam 12 dari Tampines. Orang Tampines Jadi rumah saya tingkat 3. Belakang rumah saya ni adalah taman. Dekat situ ada bangku tempat duduk. Dan saya memang suka sangat-sangat malam-malam kalau berbual dengan tunang, chit-chat dengan members. Kalau member saya nak jumpa, kadang-kadang mereka semua akan berada dekat belakang rumah saya, dekat taman, dekat bangku ataupun bench yang ada disiapkan lah. Dekat situ lazimnya ada orang berlari-lari anak. Kadang-kadang juga macam saya dengan teman-teman suka lepak hangout di kawasan yang dimaksudkan awal tadi. Jadi kata Rudi, saya bercakap dengan tunang saya pada malam tu. Saya turun ke bawah tempat biasa. Ini merupakan satu pot yang saya suka sangat duduk dan hangout. Saya duduk dekat bangku ni sambil bercakap dengan tunang di telefon. Dan apa yang berlaku ni, belakang saya adalah blok rumah saya. Blok rumah saya, dan saya tingkat 3, tinggal di tingkat 3. Sedang saya bercerita, tiba-tiba saya rasa meremang. Sebabnya kawasan yang saya duduk ni pun taman. Dan malam tu memang tak ada orang lalu pun dekat taman tu. Tidak ada sesiapa yang menggunakan taman tu tempat mereka mungkin beriadah, duduk bersantai dengan kawan-kawan ataupun berlari-lari anak. Jadi setelah saya duduk dekat bawah tu lebih kurang dalam 20 minit lah bercakap dengan tunang saya, saya pun nak balik lah. Saya toleh ke belakang, nampak blok saya. Dan apa yang berlaku, saya nampak dekat tingkat 2 tau. Waktu tu dia tak beritahu jam berapa. Mungkin jam 10 malam, mungkin jam tapi katanya saya pusing belakang, nampak blok saya, nampak tingkat 2. Jadi tingkat 2 tu, bawah tingkat 2, atas tu rumah saya tingkat 3. Saya ternampak tingkat 2. Alangkah terperanjatnya, saya ternampak dekat tingkat 2
ada berdiri seorang perempuan tau dekat tingkat 2. Betul-betul. Rumah di bawah tu, di atasnya adalah unit rumah saya. Saya berdiri, saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan orang yang sedang berdiri dekat depan rumah tingkat 2 ni tau. Jadi saya berdiri, untuk beberapa minit saya perhatikan orang yang berada dekat tingkat 2 tu. Saya diri, saya tengok, dia masih tidak berganjak. Kita ni manusia, kalau berdiri pun kita akan sekejap-kejap mungkin pegang phone, tengok ferak lah kepala, toleh kiri kanan. Sepanjang saya rasa berdiri dan memerhatikannya lebih kurang 3 hingga 4 minit waktu tu, dia tidak bergerak, tidak berganjak, hanya berdiri memandang ke hadapan, iaitu rumah di tingkat 2. Saya rasa saya telah pun satu kesilapan. Apa saya buat? Janganlah ikut daripada waktu itu, kata Rudi. Saya tiba, mulut saya komat kamit membaca surah ayat kursi. Baca ayat kursi sampai ayat yang terakhir. Kemudian saya tiup kat rumah tingkat 2. Tak tahu kenapa dah baca, macam nak cuba melakukan eksperimen gitu. Saya niat hati rumah tingkat 2. Casey, beberapa saat saya dapat lihat susuk tubuh yang memandang ke depan pintu di tingkat 2. Kepalanya pusing, Casey. Dapat lihat kepalanya pusing 180 darjah, Casey. Pusing dan badannya tetap tidak bergerak, hanya yang pusing kepala dan tengkuknya. Memandang ke arah saya dan tidak bergerak-gerak, Casey. Bayangkan pendengar ya. Dari situ, katanya Rudi, saya dalam hati ini, ya Allah, ya Tuhanku, apa aku dah buat? Saya terus berjalan dan sampai dekat kolong blok rumah saya. Kaki saya dah pijak satu tangga nak naik atas ni. Macam mana ni Kenapalah aku pergi buat benda ni? Tak jadi ke si? Tak jadi nak naik atas. Saya kemudian keluar daripada kolong blok, tengok balik dekat tingkat 2. Susuk tubuh wanita yang dimaksudkan tidak lagi ada di hadapan rumah tingkat 2. Dalam hati, Alhamdulillah, saya pun naik tangga. Naik. Sampai dekat tingkat 3. Saya tengok depan rumah saya tak ada orang. Dengan segera terus pergi dekat rumah. Buka pintu sebab kuntuk pintu rumah saya. Saya jalan beberapa tapak daripada pintu rumah saya yang gelap. Mak bapak saya tengah tidur. Jadi jalan beberapa tapak di hadapan pintu rumah saya. Bayangkan mendengar ia diketuk. Ada orang ketuk ke si Bila dah diketuk, terus saya teringat tentang susuk tubuh yang saya nampak di tingkat 2 yang sedang merenung ke arah saya bila saya membaca sesuatu dan sembuh ke arahnya. Saya dengar bunyi ketuk pintu, terus teringat tu. Saya tak buka pintu, Casey. Tak buka pintu Masuk toilet. Saya nak cuci kaki dan nak cuci muka. Tiba-tiba, Casey, saya keluar dari toilet. Saya nampak mak saya dekat depan pintu rumah. Pintu rumah, depan pintu rumah tu dah terbuka. Mak, tak tidur lagi? Buat apa, Mak? Saya tanya mak saya. Mak saya kata, Astaghfirullahalazim. Kenapa, Mak? Saya tanya pada mak saya lagi. Rudi, kau... Mak, kenapa?
Mak saya kata ketika dia sedang tidur, dia dengar orang ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Mak saya bangun. Mak saya keluar, tengok bilik. Dalam bilik saya tak ada orang. Mak saya pergi depan pintu, buka pintu, nampak saya sedang berdiri depan pintu. Nampak saya sedang berdiri depan pintu. Mak saya buka pintu. Mak saya kata dia nampak saya masuk dalam rumah dan terus masuk dalam bilik tidur saya. Jadi bila saya keluar dari toilet dekat dapur, mak saya toleh ke belakang, terperanjat nampak saya. Sebabnya katanya kali terakhir dia nampak saya masuk ke dalam bilik tidur saya. Casey rasa siapa dah masuk dalam rumah saya, Casey? Rudy, tadi mak nampak kau masuk dalam bilik. Kau? Mak, tadi mak dengar orang ketuk pintu. Habis mak buka lah. Mak saya ceritakan lagi yang dia bila buka pintu, dia nampak saya berada dekat depan. Itulah yang dia buka pintu besi, katanya masuk. Bila toleh belakang, dia nampak saya masuk dalam bilik. Tapi walhal, sejurus beberapa saat selepas itu, saya muncul daripada dapur. Casey, beremang bulu roma, saya pergi ke bilik saya, buka lampu, memang tak nampak apa-apa, memang tak ada orang. Tetapi mak saya kata ada baiknya kita bersihkan bilik kau. Bersih itu adalah beberapa perkara yang dilakukan. Dan Casey, malam tu saya memang takut nak tidur dalam bilik saya. Saya tidur dekat ruang tamu dan saya dapat rasakan seperti ada sesuatu dalam bilik tidur saya. Setelah ia dibersihkan pada keesokan harinya, barulah saya berani nak tidur dalam bilik. Tapi Casey, mak saya buka pintu, katanya dengan jelas dia nampak saya depan pintu sedang berdiri. Bayangkan pendengar Ria, 897 Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kongsi satu peristiwa pengalaman yang diketengahkan, ya. Ini adalah pengalaman dari bekas seorang anggota kumpulan paranormal di Singapura. Maaf, bukan di Singapura, di seberang tambak, ya. Seorang wanita, katanya beliau pernah menganggotai satu kumpulan paranormal yang mana misi mereka ni adalah mencari entiti, merakamkan dan berkongsi dengan yang lain tentang kehadiran entiti paranormal ini. Tapi sebelum tu saya jawab panggilan dahulu. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dipersilakan. Rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Hello, selamat pagi. Ataupun selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Hairul di sini. Hairul, ada kisah tentang apa Hairul? Silakan Hairul. Waktu tu saya kerja pengawal keselamatan di daerah East Coast. Saya kerja pengawal keselamatan. Ya, saya pelajari dua. Partner dua orang lah, TKC. Satu pergi rest dulu. Pukul 1:30 dia pergi rest. Saya jaga satu orang dekat main gate dia lah. Habis malam tu malam howling tau. Malam howling tu. Habis malam tu malam howling tau. Habis ada kereta putih
Dua perempuan dalam dia. Dia ketawa mengira-ngira. Dua-dua ketawa mengira-ngira atas kursi. Habis makeup dia kali hijau ada campur-campur lah. Habis saya nampak taring di kiri kanan sikit keluar. Habis saya pun dah nak beranjak kan. Saya pun buka barrier lah. Buka barrier. Beranjak kan. Saya pun buka barrier lah. Habis partner saya bangun kan. Pukul 3. Dia balik yang kereta tu masuk pukul 2 lebih. Dia balik yang kereta tu masuk pukul 2 lebih. Dua perempuan. Habis saya time tu pukul 3 saya punya cooking time lah. Habis saya tak cooking dulu. Saya pergi round dulu. Saya tengok kereta tu tak ada kat dalam. Saya punya cooking time lah. Habis saya tak cooking dulu. Saya pergi round dulu. Saya tengok kereta tu tak ada kat dalam. Habis saya tanya kawan saya lah, just now you got saw one car number plate 1106 white car, go out or not? Dia kata tak ada. One car number plate 1106 white car, go out or not? Dia kata tak ada. Wah, baik. Habis nasib baik saya satu saya punya handphone saya ada rekod surah Yasin kan. Nasib baik saya satu saya punya handphone saya ada rekod surah Yasin kan. Saya buka surah Yasin, saya pergi clocking lah. Satu round semua sampai atas semua. Pasal yang time tu dekat 10 ada satu perempuan dia jatuh ke dia bunuh diri kan. Pasal yang time tu dekat 10 ada satu perempuan dia jatuh ke dia bunuh diri kan. Time tu tahun 2014 kali tu. Time tu tahun 2014. Itu aja, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Ria 897 FM. Saya menganggap semua seperti orang dewasa. Saya tak suka marah orang bila tengah on air. Tapi saya suka ingatkan sekali lagi, kalau ingin bercerita, jauhkan diri dari radio. Kalau boleh, tutup terus radio anda, lebih baiklah. Kalau tidak, dalam rumah tu mungkin ada orang tengah-dengar, takkan nak tutup radio. Jadi anda dah jauhkan diri dari radio, supaya bila anda bercerita tu tidaklah bunyi macam raja sedang bunyi orang sedang bersiul. Wow, dahsyat bunyi itu. Yang kedua, jangan dengar radio, dengar telefon dan terus bercerita. Sebab nanti anda akan tersekat. Contoh yang terbaik awal tadi. Ya. Jadi anda dengar, kenapa saya tak benarkan anda mendengar radio bila bercerita? Itulah sebabnya. Jadi harap kita dapat menjadikan pengalaman mendengar MJ12 lebih baik lagi lah. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan satu lagi kisah
ya, sebagai pampasan kerana anda telah pun mungkin terlepas beberapa minit ya dengan kisah awal tadi. Ini berkenaan dengan, tapi bukan tentang paranormal bukan, itu nanti dulu, saya simpan sekejap lagi. Ini berkenaan daripada Encik Aziz berkongsi pengalaman. Katanya beliau dahulu, Encik Aziz katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya minta anak saya untuk kirimkan email ini kepada KC. Katanya saya dahulu pernah bertugas sebagai seorang penarik becak di Singapura. Wow. Kisah yang diceritakan ini berlaku pada tahun 80-an awal 80-an lah. Masa tu khidmat beca pun masih lagi digunakan oleh orang Singapura. Sekarang ni memang ada becak, tetapi khidmat beca ni digunakan oleh oleh para pendatang lah, yang datang ke sini untuk bercuti. Lebih tepat lagi para pelancong lah kata Cik Aziz. Jadi Cik Aziz minta tolong anak kirimkan. Inilah kisah Cik Aziz yang ringkas berlaku pada tahun awal 80-an. Yang pada waktu itu Cik Aziz kata satu pengalaman yang beliau tak akan lupakan, tetapi memang amat menyeramkan sangat-sangat. Inilah kisahnya. Ketika kejadian yang menyeramkan ini berlaku, saya tinggal di sebuah rumah sewa dekat Onan Road. Mungkin Casey boleh tanyalah mereka yang tahu di manakah tempatnya Onan Road. Saya ni bertugas sebagai seorang pengayuh beca. Jadi saya akan berada dekat kawasan Pasar Gilang. Pasar Gilang lama lah dulu. Dekat situ saya akan duduk sambil merokok. Nanti akan adalah datang regular customer saya, ya. Mereka ni akan datang dekat saya. Nanti mereka akan cakaplah nak balik. Lazimnya yang saya boleh hantar paling jauh, saya akan pergi dekat kawasan Marine Parade, Marine Terrace, ataupun paling-paling dekat kawasan Siglap. Itu yang tempat saya pergilah. Dan ini merupakan regular customer saya, kata Encik Abdul Aziz. Jadi pada malam tu saya menghantar salah seorang, perkara ini berlaku pada waktu malam. Ya, saya berada dekat kawasan waktu tu Panggung Singapura KC. Dekat Panggung Singapura tu saya letakkan becak saya. Saya tengah duduk dekat kawasan tu sedang minum kopi dengan kawan-kawan saya. Kemudian datang seorang wanita ni dan saya kenal dengan beliau, namanya Mak Iti. Mak Iti ni datang, dia kata, Aziz, aku nak balik lah, hantar aku. Jadi saya pun kayu beca saya lah, saya hantar dia. Dia tinggal dekat kawasan Marine Parade. Saya kayu basikal daripada Panggung Singapura ni, iaitu di kawasan Geylang ni. Saya melalui belakang Juchat Road, ya. Kayu terus sampai dekat belakang lah. Dan sampai rumahnya dia pun bayar tambang. Saya tengok jam pun dah lah waktu untuk saya balik beristirahat. Apa yang berlaku dalam perjalanan nak pulang tu, dalam perjalanan nak pulang ke rumah daripada Marine Parade, nak pulang ke rumah saya ada sewa sebuah rumah dekat Onan Road. Ini merupakan rumah kedai lah. Dia sewa satu unit bilik ataupun rumah dekat Onan Road ni. Tengah kayu basikal, saya ternampak dekat tepi jalan ni ada seorang perempuan lah sedang berjalan. Dan waktu tu saya dah berumah tangga, ada isteri dekat rumah. Tapi itulah lelaki si dulu waktu zaman muda tu pun miang juga nampak perempuan ni tengah jalan. Saya pun sweet lah ya. Gitu macam kata Cik Abdul Aziz. Perempuan ni tiba-tiba tengok ke arah saya tahu. Dan saya tengok wajahnya, saya kata, nak pergi mana? Nak pergi Geylang? Sini abang hantarkan, kata saya kepada perempuan tu lah. Kemudian saya pun berhentikan beca saya, kata naiklah, tak apa, tak payah bayar, free, abang belanja, kata saya kepada perempuan tu. Perempuan tu naik isi beca saya. Dia naik. Kemudian saya mula kayu. Bila mula kayu, mula-mula okey tau KC. Bila dah sampai jarak 10 meter dekat depan ni, dah kayu, kenapa berat ni? Makin lama makin berat. Dalam hati ni, beratnya perempuan ni. Berat KC. Cuba kayu lagi. Kemudian saya terpaksa berhenti. Saya tengok perempuan ni, badannya kurus,
Makcik yang saya hantar tadi tu lebih berat daripada wanita ni. Kelihatan macam tu lah. Tapi dah tak boleh kayu. Kenapa ni? Saya rasa takkan dia mungkin becak saya rosak, mungkin roda rosak. Saya pun turun dari becak. Sekejap saya periksa roda, tengok okey. Rantai becak pun okey. Kenapa berat sangat ni? Saya tonggang balik. Dah malu tau, sebab saya yang berlawa, dia tak nak naik. Cuba lagi. Beratnya, ya Allah. Kemudian saya toleh. Saudari minta maaf lah ada benda tak kena dengan becak saya, tak boleh bergerak ni. Tak, maaf lah. Awak turun dulu boleh tak? Dia pun senyum, tengok saya senyum. Dia turun dari becak saya. Dia jalan kaki ke depan Casey. Saya ni duduk menyangkung, tengok roda sebelah kiri, sebelah kanan. Kenapa ni? Sampaikan saya cuba tolak becak saya. Boleh tolak. Jadi wanita tu dah jalan jauh. Saya cuba naik becak saya balik. Saya cuba kayu. Boleh bergerak macam biasa, Casey. Boleh bergerak macam biasa. Saya kayu lebih laju, kejar wanita tengah jalan. Adik, katanya Encik Abdul Aziz. Becak abang dah okey. Jom abang hantar. Minta maaf lah tadi tak tahulah apa cerita ni. Naiklah. Dia pun naik balik becak saya. Dia duduk, saya kayu, okey. Dah depan, lepas kayu lagi. Alamak, kenapa berat ni? Makin berat. Terus tak mampu saya nak kayu kerana terlampau berat sangat-sangat. Saya berhenti sekejap. Kemudian, adakah ini bermakna perempuan ni yang berat? Para pendengar, kata Encik Abdul Aziz pada waktu itu, saya turun dari becak. Saya kata pada perempuan yang saya pelawar untuk naik becak saya kata, adik minta maaf lah. Abang rasa adik jalan kaki sudahlah. Tak boleh lah. Tak tahu apasal lah. Bila adik duduk je, becak pun berat. Kemudian dia turun. Tak apalah bang, terima kasih. Dia jalan kaki, jalan ke depan. Saya hidupkan sebatang rokok, isap rokok Casey sampai habis. Hisap satu lagi batang, 2 batang rokok. Kayu sampai dekat rumah saya di Onan Road. Tidak ada sebarang yang sangkut. Saya boleh kayu becak saya macam biasa Casey. Misteri Jam 12. Dan sebelum tu tadi ada telah pun nikmati lagu Bakti Hir dengan lagunya Mada Pohon Beringin. Sebelum tu ada yang bertanya, Casey, lagu Jawa tadi lagu apa Casey? Yang saya putarkan tadi. Lagu Jawa yang anda dengar awal tadi adalah sebuah lagu yang diberi judul ini Kidung Wahyu Kolosebo. Ya, Kidung Wahyu Kolosebo. Ya, ini sebuah lagu yang saya ketengahkan awal tadi, yang harap terhibur dengan lagu-lagu diputarkan dalam Misteri Jam 12. Selamat pagi kepada para pendengar MJ12. Ramai nampaknya terkesan dengan kisah yang dikongsi oleh pemanggil kita awal tadi. Ada kan sampai kata ada yang mengatakan, wow, seram kisah tadi sampaikan berdesing telinga mendengar kisahnya. Macam-macam tengok. Dan awal tadi dikatakan tentang orang lama tu kan, Cik Abdul Aziz katanya yang telah pun mempelawar seorang perempuan lah. Tahun 80-an tu Cik Abdul Aziz baru berumah tangga. Kemudian beliau ialah mentel-mentel dengan seorang pejalan kaki ni, sebabnya seorang wanita dan mungkin pada pandangannya pada waktu itu cantik lah. Dan ada kat sini Puan Salmah kata, isteri dulu boleh sabar, isteri sekarang selamat tinggal. Terima kasih kepada Puan Salma. Adakah benar isteri sekarang kalau suami macam tu selamat tinggal? Terima kasih pada yang lain-lain dan yang sudi berkongsi pengalaman. Anda boleh
hubungi saya di 669-11897. Sila telefon saya kalau nak berkongsi pengalaman misteri di 669-11897 ya. Saya tengok baca kiriman-kiriman komen anda tadi main lagu tu sedang cari cerita, sedang membilik-bilik email. Saya juga sempat baca komen-komen anda ni. Ada komen-komen ni memang saya tersenyum melihat kiriman komen anda ni memang ada yang suka berseluruh. Baik, 669-11897 bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya akan jawab panggilan di hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum warahmatullahi Cik Casey. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Saya di sini Abang MZ. Abang MZ. Jadi pengalaman Abang MZ ni tentang apa? Silakan. Ini cerita betul-betul seram Cik Casey. Saya silakan. bukan handal Silakan teruskan. Saya bekerja di The Boys Road. Cik Casey tahu tak? Facing MOE. Di tempat sana memang berantai Cik Casey. Saya bukan cakap saya handal. Tapi dulu saya ada orang rumah saya beritahu abang bekerja sana sebagai one man show, bukan alang-alang orang. Memang betul. Isteri saya beritahu. Cik Casey banyak kacau Cik Casey. Saya tak kasih chance Cik Casey. Saya bertugas dekat sana sampai tu jam saya masuk sana lambat dah. Lagi 6 bulan lagi DP kontrak nak habis. Saya jaga ini rumah banglo, 5 banglo. 4 banglo kosong. Tak ada orang. Memang ini Hong Kong Bank, Shanghai Hong Kong Bank dia tauke. Dia nak jual pada lain owner lah. Itu tempat. Cuma depan tu saja ada satu banglo seorang lah. Dia India, orang India. Dia ada Singaporean. Dia punya isteri dia orang warga negara Malaysia, orang Cina. Dengan satu maid. Selalu dia suami isteri tak ada rumah, outstation, tinggal itu maid dengan satu anjing besar dia orang ada. Dengan saya lah keselamatan. Apa jadi Cik Casey dekat sana? Cik Casey boleh dengar dia mengilai. Dia cuba nak kacau dengan saya. Saya baca tak putus. Selagi Allah Ta'ala kasih lidah saya panas, saya tak lepas dengan ayat-ayat suci kepunyaan Allah Ta'ala. Dia ingat dia berantai. Dia nak kacau. Saya berlawan balik. Habis Cik Casey nak masuk pergi tempat tandas. Wah, Cik Casey, alang-alang orang memang tak berani nak pergi masuk ke dalam sana lah Cik Casey. Itu ada gate kecil. Nak buka lagi dia punya mangga. Tapi malam saya tak mangga lah. Engsel dia saya tolak, buka. Masuk aja ke dalam, nak jalan sampai ke ujung dalam. Sana masuk aja boleh nampak swimming pool lah. Kolam renang lah. Habis Cik Casey punya gelap Cik Casey. Habis saya jalan saya bawa satu kayu tau. Saya hentak tempat perjalanan dia. Jadi sana Cik Casey banyak tali pinggang tau.
Saya tak sebut malam dah. Sifat panjang. Banyak sana JKC. Saya ketuk sambil jalan pakai kayu saya ketuk dia supaya dia dengar bunyi ketukan dia boleh lari lah. Tak datang dekat pada saya. Habis JKC itu sudah habis. Saya jalan saya ketuk. Saya pandang sampai tahu tempat tanda sana apa lelaki. First punya door lah. Pintu pertama. Yang kedua pintu perempuan JKC ke dalam sekali. Punya gelap JKC. Waduh, dalam semua pokok-pokok, semak-semak semua. Habis sekali saya buka pintu tandas tu. Di luar ada switch tau. Tekan switch, dalam semua lampu terbuka lah. Saya buka itu pintu. Habis saya punya kayu tu, saya serendingkan taruh dekat luar. Macam leans against the wall lah. Habis saya masuk dah buang air besar semua dah habis semua. Dah habis bersihkan tubuh badan saya. Terus saya sikat rambut. Waktu saya pandang kat cermin JKC, saya nak sikat rambut, di luar pintu tandas tu, di luar tau, macam mana saya ketuk kayu tu atas itu batu saya jalan, seperti saya ketuk begitu. Terus saya jam tau, saya tak jadi sikat rambut. Saya perhati kat cermin saya pandang kat pintu tau. Habis saya ingat saya jalankan, saya sikat rambut, taruh sikit air rambut saya sikat. Terus saya buka pintu aja kan, saya tengok kayu saya ada atau tidak. Ada JKC, kayu saya tempat mana saya letak, di situlah dia tak ada pindah-pindah. Tapi saya dengar bunyi kayu sama seperti saya jalan, saya ketuk. Habis belakang tu saya dah tutup pintu, saya tutup lampu di sebelah luar DP Swiss. Saya jalan. Bila saya nak keluar jalan ke JKC, bulu tengkuk saya punya rambut ibarat macam pasu bunga, semua berdiri begitu tau. Punya remang sekali JKC. Saya macam saya tak lari, saya tak takut dengan dia. Saya jalan baca. Saya tak jalan ligat, saya tak dalam pantas. Saya sengaja jalan perlahan, saya jalan. Habis sampai dekat gate depan tu, saya torak, saya buka. Rambut saya semua macam balik, macam asal. Saya kata, kau nak menakut-nakutkan aku Kau salah orang. Saya begitu cakap JKC. Kau salah orang. Kau jangan nak menakut-nakutkan aku. Aku tidak akan takut dengan kau. Terus saya pergi dekat itu mini kapak yang first punya banglo tu. Saya duduk, ada 2 kerusi tu. Saya duduk, saya buka radio, saya dengar. Habis JKC, dia terbang tau, dah mengilai tau. Saya perhati, tengok kan atas pokok. Saya baca. Terus rendah. Banyak JKC sebelum saya masuk. Banyak security semua cabut lari JKC. Saya bukan ego lah Allah Ta'ala tak suka hamba-hamba dekat. Tak habis apa guna kita jadi seorang hamba Allah kalau kita tak nak baca kesemuanya apa yang kita tahu ayat-ayat suci kepunyaan Allah Ta'ala di dalam kandungan isi Al-Quranul Karim. Gila sama dia orang pergi dekat kita nak pergi takut. Saya perhati, saya tengok atas pokok mana tempat yang dia mengilai, dia terbang. Saya baca. Habis bila waktu pagi, waktu subuh, saya nak tutup lampu semua mini kapak yang lain-lain banglo yang kosong tu. JKC saya jalan nak tutup lampu. JKC tahu tak macam atas bumbung atas bumbung banglo tu dia macam genting tau.
macam mana apa batu genting tu. Begitulah dia berjalan tau. Kerpak, kerpuk, kerpak, kerpuk, kerpak, kerpuk. Habis dia mengilai tau. Saya tak nak toleh belakang. Saya jalan sampai dalam 20 meter gitu. Belakang saya pusing belakang, saya tengok kat atas bumbung tu. Saya jalan. Cik Casey. Nanti Cik Casey boleh tolong tanyakan pada Tuan Haji Pak Radin tak? Bila saya jalan Cik Casey, seorang diri, Cik Casey dirahi taklah Cik Casey, saya dah sebut nama Allah Hamba dia dah sebut nama Allah, kita tak boleh cakap bohong. Saya jalan Cik Casey, saya baca segala-galanya hayat. Macam ada benda masuk daripada kaki saya Cik Casey. Dia punya bunyi macam mana tau? Zup! Itu macam tau dia punya bunyi. Terus Cik Casey, saya tak cakap bohong dengan Cik Casey. Apa jadi tubuh badan saya? Sekuat-kuatnya tubuh badan saya Cik Casey. Sekuat-kuatnya. Habis macam benda yang dah masuk ke dalam tubuh badan saya, dia bisik dengan saya. Engkau panggil jin apret cuma keluar datang bertentang dengan kau. Panggil diorang semua sekarang. Apa saya makhluk jin, semua panggil diorang semua bertentang dengan kau. Ibarat kekuatan tubuh badan saya, macam dunia ni dengan senang lenang saya boleh angkat macam kotak kosong gitu tau Cik Casey. Macam kuat tubuh badan saya Cik Casey. Sebab itu Allah Ta'ala kasih saya tak lepas segala-galanya dengan kesemuanya hayat suci kemuliaan Allah Ta'ala di dalam isi kandungan Al-Quran Mukarim. Macam tadi saya dengar yang yang orang tu dia beritahu kat tingkat 2, dia tinggal tingkat 3. Orang tu perhatikan pada pintu yang tingkat 2 tu. Makhluk tu tak kacau dengan kau. Yang kau pergi tembak sembarang buta tu apa pasal? Itu yang saya dengar tu, saya diam aja. Kalau makhluk tu perhati dengan kau daripada semula, baru kau boleh tembak dengan dia. Dia pandang ke arah lain, alih-alih kau nak tembak. Habis dia tak payah kata keluar tembak. Dia pandang dengan kau dah goyang. Jangan Cik Casey, kita ada hayat suci kepunyaan Allah Ta'ala. Kita simpan. Jangan shoot dengan dia. Bila dia pusing, dia U-turn, dia tengok muka kita pula balik goyang. Biarkan dia nak jalan, dia nak perhatikan rumah siapa, pedulikan dia. Dia tak ikut dengan kita, dia tak kacau dengan kita. Kau dengan haluan kau, dengan rumah itu kau punya pasal. Asal kau jangan kacau dengan aku, sudah. Jalan kita punya pasal. Kalau dia terus jalan balik ke rumah dia tingkat 3, selamat dia. Ibu dia pun selamat, rumah tangga dia pun selamat. Jangan Cik Casey, saya bukan nasihat pada Cik Casey, saya nasihat pada kesemuanya hamba-hamba Allah yang sekarang sedang mendengar siaran Casey di dunia jam 12 tengah malam ini. Jangan kita tembak sembarangan. Kadang polis pun kau tembak orang yang tak bersalah, polis tu nanti masuk berdiri di di belakang bar nanti masuk jail. Jangan. Orang kalau bersalah, dia ada pistol, dia ada senjata sangat bahaya. Jadi kita boleh tembak. Itu pun tembak pun tengok. Tapi ini benda kita jangan, tak payah nak tengok. Tembak dia sampai kasih dia hancur, berlebur dia. Betul Cik Casey, banyak Cik Casey. Nanti bila ada kelapangan saya dapat kru Cik Casey, saya ceritakan. Banyak saya bekerja one man show Cik Casey. One man show memang banyak boleh terdengar, banyak boleh ternampak Cik Casey. Saya tak cakap bohong Cik Casey. Sekarang saya tinggal di Ang Mo Kio.
Amokyo Avenue 10. Saya tinggal seorang diri JKC, rumah 4 bilik. Saya off semua lampu saya tutup. Cuma lampu dapur saja saya buka. Pasal apa? Saya nak tulis. Apa yang cerita-cerita semua saya ada tulis kat kertas JKC. Satu minggu, satu banyak tebal, sampai tebal. Habis yang ada seorang tu dia tengok, cantik yang kau tulis apa ni? Saya kata tak ada, ini story daripada Cik Casey. Dunia jam 12 tengah malam. Pukul berapa sampai pukul berapa? Apa terjadi? Banyak Cik Casey. Cik Casey kau tengok pun heran. Mungkin Cik Casey boleh kasih saya ini gold medal lah. Banyak saya tulis, semua saya simpan, saya tak buang. Apa berapa minit tak ada miss punya KKP. Saya standby satu pen merah, satu pen biru, satu pen hitam, satu marker. Banyak kertas-kertas semua saya tulis. Saya simpan, saya file up dan saya tak buang. Betul KKP. Itulah saya heran banyak hamba-hamba Allah waktu balik ternampak itu, ternampak ini, termasuk dia masuk dalam rumah. Kesian saya dengarkan. Mana yang korang tunjukkan diri korang yang korang ni betul-betul hamba Allah. Di mananya ayat-ayat suci kepujian Allah Ta'ala semuanya. Segala-galanya kosong pada diri kamu semua. InsyaAllah JKC dia takkan ikut JKC. Saya waktu itu Cina ini Ghost Festival saya jalan saya bayar pasal. Fikirlah kau duduk kat situ kau bayar pasal. Kau jangan nak ikut, jangan nak kacau dengan aku. Itu jam aku tahu apa macam nak buat dengan kau. Tak ada JKC, tak ada apa-apa gangguan. Saya bukan takut lah JKC. Pasal kita ikut. Saya hari-hari dengar JKC di Radio Batam Indonesia. Ceramah daripada kesemuanya. Tuan Haji, Pak Haji, Ustaz-Ustaz di Radio Batam Indonesia. Semuanya. Saya dengar JKC. Saya ikut apa yang diorang beri ceramah JKC. Jangan kita asyik main dengar saja. Habis lepas tu kita tutup, semua dah kosong. Lubang telinga kita, dalam dada kita, semua kita dah hilang segala-galanya. Jangan ikut. Allah Ta'ala sayang sekali pada hamba-hambanya. Kalau kita hari-hari lazim panaskan lidah kita, asahkan lidah kita, mengingati kesemuanya ayat-ayat suci kepujian Allah Ta'ala di dalam isi kandungan Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Kita berdiri JKC, tengok JKC duduk tenang aja. Rumahnya Allah. Kita jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya dengar saya rasa macam nak menangis. Begitu. Betul JKC. Sedih JKC. Allah Ta'ala sangat sayang sekali pada hamba-hamba dia. Sangat sayang. Hamba dia macam mana buat banyak dosa setinggi gunung. Berapa gunung, ribu gunung pun. Bila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala akan taubatkan dia, kesalahan dia, kesemuanya jadi bersih, jernih pada diri hamba dia itu. Sebab itu kita lagi hidup. Kita kalau boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Apa yang sesudah kita buat tu, buanglah perkara-perkara yang buruk. Ibarat minum bir ke, main judi ke, dia perempuan ke, minta maaf saya cakap. Ini semua kita buang. Jangan hasad dengki, jangan cerita hal orang, jangan memfitnahkan orang, jangan hati kita sangat zalim pada orang, baik pada
kesemuanya haiwan-haiwan yang berada di dalam dunia Allah yang alam semesta ini. Kesian kepada mereka semua. Saya bila jalan Cik Kesi, mata saya perhati ke atas batu Cik Kesi. Allah Ta'ala beri saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri mata saya terang benderang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Sekecil semut jalan pun saya nampak. Saya takkan pijak, saya takkan apa, saya akan langkah, takut jangan terpijak. Kesian. Baik-baik dia nak panjang umur, kita terpijak dah pendek umur dia. Kesian, tengokkan dia orang pun nak hidup juga. Itulah Cik Kesi. Saya bukan nak nasihatkan semua orang lah. Minta maaf banyak-banyak. Ini saya nasihat pada diri saya sendiri Cik Kesi. Sekarang umur saya sudah 66 tahun. Ini tahun tahun 67. Makin lama makin dekat kepada Allah. Itulah saya sangat takut. Takut apa? Takut buat kesilapan, takut buat salah, takut buat dosa. Cik Kesi, banyak bagus Cik Kesi. Cik Kesi ada senang dengarlah Radio Batam Indonesia. Hari-hari Cik Kesi banyak bagus sekali. Alhamdulillah, saya tak cakap bohong. Sangat bagus sekali. Saya dengar semua daripada A sampai Z. Semua saya ambil. Saya tak cakap bohong Cik Kesi. Saya cerita dengan Cik Kesi pun. Tingkap dapur saya betul-betul di belakang saya. Lagi nanti sudah habis semua. Sebelum saya tutup lampu, saya perhati kat luar tingkap semua. Saya tidak ada takut apa-apa. Saya tidur, semua lampu saya tutup Cik Kesi. Lampu dapur saya tutup, semuanya jadi gelap. Saya tidur tu bila naik atas katil tu, kita sebut Alhamdulillah. Hamba sangat bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Kerana Allah Ta'ala beri hamba selamat, dapat hamba berehat tubuh badan hamba di atas silam yang empuk ini. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Hamba sangat bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Habis seterusnya sebelum kita tutup mata, kita baca apa yang ayat-ayat itu semua berkat Cik Kesi. Okey Cik Kesi. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita akan teruskan dengan Misteri Jam 12 pada tengah malam ini. Pelbagai cabaran kita harungi bersama. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ingat saudara.
ada yang lebih serius. Pengalaman seorang anggota paranormal dari seberang tambak. Hanya ingin digunakan namanya, nama samaran yang digunakan Yat. Bukan nama sebenar, nama samaran yang beliau gunakan. Saya pernah menganggotai sebuah kumpulan paranormal di seberang di Malaysia. Saya adalah pendengar berasal dari Shah Alam, Malaysia. Kumpulan kami melakukan banyak aktiviti-aktiviti paranormal. Pergi ke tempat-tempat yang seram, rumah-rumah kosong, masuk ke hutan, tanah perkuburan, kawasan-kawasan yang usang. Dan kami juga, kumpulan paranormal ini, ada menyediakan khidmat menghalau hantu gangguan dalam rumah. Sebab kumpulan paranormal saya pada waktu itu, ada 2 orang pakcik ni yang menyifatkan diri mereka sebagai handal. Kalau ada kes dalam rumah ada gangguan, kalau kami dipanggil, kami akan datang. Dan kami akan merakamkan audio, video kejadian dalam rumah itu. Sementara salah seorang daripada pakcik ini menjalankan tugasnya untuk menghalau apa jua entiti yang ada dalam rumah yang dimaksudkan. Ada beberapa kali, katanya Yat bukan nama sebenar, nama samaran, di salah sebuah rumah yang saya pergi dengan kumpulan paranormal. Kami seramai 6 orang, Casey. Rumah ini terletak dekat satu daerah. Iaitu di Puchong. Tak nak sebut nama kawasannya lebih terperinci, tetapi dekat kawasan Puchong. Kumpulan paranormal datang sekitar jam 9 malam. Sebabnya tuan rumah memberitahu gangguan hanya akan bermula jam 9 malam ke atas sampai sebelum subuh. Apakah gangguannya? Kata Yat. Dalam rumah, dekat atas katil, kalau tidur dekat satu bilik ni, sesiapa yang tidur dekat katil tu akan bergegar. Katil tu akan bergegar. Pada mulanya memang susah Casey nak percaya. Sebabnya saya ni dah bersama dengan kumpulan paranormal. Paling-paling pun kita dengar orang kena rasuk, suaranya berubah. Tidak pernah kita dapat lihat benda ni secara fizikal bergerak. Tidak pernah sepanjang saya menganggotai kumpulan paranormal pada waktu itu. Saya pergi dengan kumpulan saya masuk dalam rumah. Tuan rumah kata pada pakcik yang nak membantulah menghalau sesuatu dalam rumah ni. Biliknya yang mana satu? Bilik ni. Nanti kejap lagi awak tengok katil tu bergegar. Kita sampai pukul 9. Jadi pukul 9 dah sampai, sedang pakcik tu cuba periksa bilik. Saya termasuk kru yang lain sedang buat persiapan untuk pasang kamera, pita rakaman dan sebagainya. Kemudian Casey, 9 suku malam. Katil tu bergegar. Saya dengan kru yang lain terperanjat. Pertama kali ia berlaku depan mata kami. Khususnya pengalaman saya sendiri, kata Yat. Katil tu bergegar lagi, Casey. Saya dan kru yang lain melihat pakcik ni melakukan sesuatu dalam bilik berkenaan. Pendengar Misteri Jam 12. Saya, bila pakcik tu sedang melakukan sesi menghalau makhluk tu daripada bilik, saya bertanya dengan tuan rumah, selain daripada katil bergegar, apa lagi berlaku dalam rumah ni? Katanya kadang-kadang kalau mereka anak beranak, suami isteri sedang tidur dalam rumah ni, kadang-kadang mereka akan dapati dekat hujung katil ada orang hitam diri, Casey. Hitam sangat. Sedang berdiri melihat, memerhatikan mereka yang sedang tidur di atas katil.
Dan katanya ada kalanya dia akan ternampak orang hitam yang sama dekat bawah katil sedang baring. Dan kemungkinan yang menggegarkan katil dalam bilik ini adalah orang hitam yang sama. Jadi, dipendekkan cerita, teruskan operasi untuk membersihkan bilik itu daripada gangguan. Kembali kepada pengalaman Yat katanya di sini. Kumpulan paranormal saya pernah melakukan satu eksperimen di mana kita ni memerlukan wanita, 2-3 wanita untuk melakukan eksperimen ini, dan wanita ini harus mempunyai tubuh yang tak bersih. Faham-faham sajalah, ya, tubuh yang tak bersih. Kita akan panggil wanita ni, kita akan tanyakan nak tak duit RM100. Mereka akan setuju. Kita akan jumpa dekat satu tempat, bawa mereka dekat satu sudut dan katakan duduk sini, jangan bergerak. Kita akan serahkan duit selepas itu. Casey, badan yang tak bersih ni akan mengundang segala makhluk dan pada kejadian yang menakutkan. 2 orang perempuan, seorang dapat RM100. Kita mengajak mereka pergi ke sebuah, ini bukan rumah tapi ini merupakan sebuah pondok. Pondok yang dah terbengkalai. Pondok ini ditemui oleh salah seorang anggota paranormal kami yang melakukan reki. Jadi ternampak satu pondok dalam hutan. Pondok ni dah betul-betul teruk sangat-sangat keadaannya. 2 perempuan ni hanya perlu berada dekat dalam pondok dan kita memasang pita rakaman. Casey, bila kita pasang semua, waktu kita nak rakamkan ke semua pita rakaman audio dan video, semua tidak pun baik. Terlampau banyak sangat gangguan-gangguan yang padan barang yang kita pasang dalam pondok tu. Dan apa yang kami lakukan hanyalah sia-sia saja, Casey. 2 perempuan yang disebutkan tadi, rupa-rupanya bila kita dah bayar mereka RM100 seorang satu, guru kami, seorang pakcik ini bertanya pada mereka, adakah mereka benar-benar badan tak bersih? Setelah ditanya berkali-kali, mereka akhirnya mengaku yang mereka buat-buat sebenarnya badan mereka adalah badan yang bersih. Sebab itulah pada waktu itu bila dah pasang pita rakaman video untuk merakamkan apa jua yang berlaku dalam rumah pondok kecil ni, tiba-tiba semua rosak seolah-olah ada gangguan elektronik. Benda yang kita seru, pada mula awal penggambaran ini kita telah pun membakar asap, membakar arang, asap kemenyan. Kita asapkan sekeliling kawasan itu. Asap. Jadi asap ni memanggil, datang. Dan 2 perempuan ni kita harapkan seperti yang mereka terangkan, yang mereka badannya, tubuhnya tidak bersih. Jadi bila datang kita dengan satu tujuan, makhluk-makhluk ni datang, masuk dalam pondok, tengok 2 perempuan ni, tubuhnya sebenarnya bersih. Belum lagi cukup bulan yang dimaksudkan. Benda ni marah, mengamuk, maka rosaklah segala barang-barang elektronik yang kita gunakan. Casey, benar Casey. Setelah kejadian itu, saya terkena ganggu teruk. Bila balik rumah, dia ikut balik dalam rumah, dalam mimpi, dalam tidur. Setiap gerak-geri, saya tengah mandi, rasanya dalam toilet ada orang tengah tidur dekat atas katil, rasa tengah seolah-olah tengah tidur dengan seseorang. Dan gangguan ini berterusan menghantui saya untuk lebih kurang setahun, Casey. Setahun saya hidup dalam ketakutan. Selepas itu saya buat keputusan untuk tinggalkan kumpulan paranormal ini dan tidak ingin lagi melakukan kerja-kerja ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu ada kisah dari Yat. Kisahnya agak panjang sedikit, tapi itulah oleh kerana masa tidak
mengizinkan, terpaksa saya teruskan kisahnya, tapi ada beberapa bahagian saya potong lah memang tidak sesuai. Terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar rancangan MJ12, yang mana anda telah menikmati beberapa kisah awal tadi. Niat di hati nak buka talian nak buka talian untuk menjawab panggilan, tapi batalkan niat sudahlah. Sebab masa pun tidak mengizinkan. Lain kali kita jumpa lah. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang terus menyokong rancangan ini, dan pastinya lebih banyak kisah misteri dapat saya kongsi esok. Bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Alhamdulillah.